yang dinamakan kita. Inilah kita ayhazal kitab. Inilah kitab yang dinamakan kitab muhimmatan. Yang dinamakan kitab ni muhimmatan, iaitu kitab muhimmah. Muhimmah ni maknanya kitab yang suatu kalau yang amat penting. Dan pada ilmu hadis, pada menyatakan ilmu hadis Nabi SAW. Ini kitab yang kita nak baca ni namanya kitab muhimmah. Muhimmah ni kitab yang nak menyatakan hadis Nabi. Pada bicarakan kelebihan dan kepujian atas perbuatan isteri bagi suaminya, isteri. Jadi dalam kitab ni dia tak ada nak cerita bab lain lah. Tak ada nak cerita bab zakat, bab puasa, bab haji. Hanya nak cerita hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Kewajipan suami kepada isteri, kewajipan isteri kepada suami, kewajipan pada anak-anak. Mana benda yang berkaitan dengan keluarga dan rumah tangga. Dan bicarakan segala kecelaan pada meninggalkannya. Jangan bicara pula. Nak bicarakan pula segala kecelaan pada meninggalkannya isteri dan derhakanya isteri. Jadi nak menyata isi kandungan kitab muhimmah ni, nak menyatakan kecelaan, kehinaan bagi orang yang meninggalnya, yang isteri, mana isteri itu meninggal, meninggal perbuatan yang baik, meninggalkan taat dan derhakanya. Mana kecelaan derhakanya yang isteri. Karangan siapa karangan? Karangan Syekh Abdullah Ibnu Abdir Rahim Qatani. Mana ulama pada Qatani lah yang ngarang kitab ini. Wa qarallahu lahu wa lil muslimin. Tengok dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Khatamin Nabiyyin wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah. Dengan nama Allah Ar-Rahmani, Allah Ta'ala yang amat pemurah. Mana pemurah Allah Ta'ala ni? Dengan maksud dia memberi nikmat kepada semua hamba-Nya di dunia, sama ada hamba-Nya yang Muslim atau yang kafir. Orang tak semayang pun dia beri rezeki, orang semayang pun dia beri, orang kafir pun dia beri. Ini pemurah. Ar-Rahman bersifat dengan pemurah. Mana Allah Ta'ala beri nikmat dia tu kepada semua hamba, sama ada hamba yang taat atau hamba yang derhaka. Ar-Rahimi, yang pengasih penyayang. Pengasih penyayang ini Allah Ta'ala kasih hanya kepada mukmin saja di negeri akhirat. Jadi di akhirat Allah Ta'ala tak kasih dah pada orang kafir. Allah Ta'ala tak kasih pada orang tak semayang. Ada pada dunia ni dia bagi belakang ni. Orang jahat pun boleh, orang soleh pun boleh, Israel pun boleh nikmatkan. Di dunia Ar-Rahim ni pengasih penyayang, yakni di akhirat Allah Ta'ala kasih sayang kepada mukmin saja dia masuk syurga. Orang kafir dia tidak kasih, lalu dia masuk ke dalam neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-pujian bagi Tuhan sekalian alam. Puji-pujian ini milik Tuhan sekalian alam.
Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Selawat dan salam di atas penghulu kita, Sayyidina penghulu kita Muhammadin, khatamin nabiyyin wal mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, kesudahan segala nabi-nabi, wal mursalin, kesudahan segala rasul. Mana nabi yang terakhir, rasul yang terakhir adalah nabi kita. Tidak ada lagi nabi selepas daripada nabi kita. Kalau ada orang mengaku jadi nabi, jadi rasul, itu nabi palsu, rasul palsu. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kita selawat juga, minta ampun, minta rahmat pada Allah Ta'ala. Selain daripada kata junjungan, kita minta juga selawat dan salam di atas keluarganya, keluarga Nabi, wasahbihi, dan sahabatnya, sahabat Nabi ajma'in sekalian. Mana semua kita tidak minta rahmat itu pada Nabi saja, kita minta juga pada keluarga beliau, sahabat beliau ajma'in sekalian. Sekalian ini termasuklah para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, nah, ulama-ulama semua kita selawat dan salam. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada bismillah dan alhamdulillah, selawat dan salam ke atas Nabi, maka inilah suatu muhimmat. Maka inilah mana? Ini bagian kedatangan, bagian tersebut ni, bagian kita nak bicara ni. Suatu muhimmat, suatu perkara yang amat penting, yang ditaku atas tiap-tiap perempuan yang bersuami. Maknanya orang perempuan yang bersuami, kalau dia belajar kitab ni, dia akan rasa takut nak buat salah. Dia akan rasa takut nak buat perkara yang menyebabkan dia terkena seksa. Yang itu yang ditakut ni. Yang itu yang ditakut, yang perkara yang ditakut oleh perempuan yang bergelar isteri. Yang itu yang ditakut, mengerjakan kerjaan yang jadi derhaka akan suaminya, tiap-tiap perempuan. Jadi, mana tiap-tiap perempuan yang bergelar isteri, kalau dia tahulah kewajiban dia daripada suami, maka dia akan rasa takut dan bimbang. Malam yang ini ramai perempuan tak tahu. Dia tak tahu. Nah, bila tak tahu, dia tak takut. Dan bila tak takut, jadi suami pula kena penyakit. Dan suami kena penyakit apa? Kena penyakit TB. Apa maksud penyakit TB? Takut bini. Itu pula kan. Habis penyakit kan. Suami takut bini pula kan. Itu pula dalam sekalian kan. Tidak isteri takut ke suami, suami pula diserang penyakit TB. TB itu T itu takut, B itu bini, takut bini. Benar penyakit TB dia. Dan maka wajiblah atas segala perempuan, wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu, perempuan yang bersuami, wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu, perempuan yang bersuami, belajar. Mana wajib kena belajar apakah kerjaan yang jadi derhaka, dan mengetahui ada hukumnya, hukum pekerjaan, hukumnya pekerjaan yang jadi derhaka. Kenapa? Apa hukum kalau kita buat kalau yang boleh jadi derhaka pada suami? Apakah hukum perempuan itu? Tujuan apa? Tujuan apa kita menjadi wajib belajar? Setiap perempuan yang bergelar isteri, yang punya suami, wajib belajar pekerjaan yang jadi derhaka atau apa benda, supaya ini elak pada kata wajib. Kenapa wajib belajar? Supaya, ini alasan kata wajib ini, supaya terpelihara segala amalnya, amal tiap-tiap perempuan yang bersuami,
Amal mana yang kebajikan, amal yang paling baik. Supaya amal yang baik-baik ini terpelihara, terselamat. Jadi kalau sekiranya perempuan tadi dia buat amal ibadat banyak-banyak, tapi dia tidak taat kepada suami. Manakala dia tidak taat pada suami, pada zikir, pada baca Quran, pada semaya sunat duha, pada semaya tahajud, qiyamul lail, langsung tak dapat pada selagi dia duduk dalam neraka. Jadi dia semaya duha percuma tak dapat pada kalau dia semaya duha dalam keadaan neraka pada suami. Dan lagi beroleh manfaat. Dan lagi beroleh manfaat dengan akan dia akan tiap-tiap perempuan. Beroleh manfaat akan dia akan tiap-tiap perempuan pada hari akhirat. Manakala dia taat pada suami, dia dapat manfaat di akhirat. Mungkin di dunia tak dapat apa-apa, tapi di akhirat dia akan lihat. Dan akan lihat bakti dia kepada suami. Kerana apa? Dia manfaat di akhirat. Kerana beberapa seksa dan azab Allah atas segala perempuan yang derhakakan suaminya, tiap-tiap perempuan di dalam dunia ini. Derhakakan suaminya, tiap-tiap perempuan. Derhaka di mana? Derhaka di dalam dunia ini. Jadi derhakanya di dunia, balasannya di akhirat. Jadi di akhirat sanalah yang terlihat, dan Allah azabnya aku kena seksa yang aku. Kenapa? Kerana aku laka pada suami. Laka bila? Masa di dunia sebelum mati. Di akhirat kau tak panggil laka. Dah laka ni tak dunia ni. Jadi begitu. Maka pada esok hari, maka ada maka tidak. Aku maka sebelum pada tidak tak faham lah. Dia tulis itu. Di dalam dunia ini pada esok ayat yang belakang, maka maka pada esok harinya, yakni di akhirat. Esok hari, yakni di akhirat, sangatlah menyesal atas segala perempuan yang tersebut itu. Perempuan tersebut mana? Yakni perempuan yang derhakakan suami. Jadi menyesal yang amat sangat Allah. Dan menyesalnya aku masa aku hidup di dunia mula, aku tidak taat kepada suami. Dan aku tidak hormat kepada suami. Ada menyesal di akhirat. Maka tiadalah berguna oleh sesalnya perempuan yang bersuami dan duka citanya perempuan pada waktu itu, waktu esok hari. Waktu itu, waktu esok hari ada guna. Kita nak menyesal di akhirat, dosa yang kita buat di dunia nak menyesal di akhirat tidak ada guna. Kalau nak menyesal sebelum mati, kita ada peluang untuk taubat, ada peluang untuk membaiki kesilapan diri. Menyesal di sana tidak ada arti lagi. Iklan. Artinya iklan ketahui olehmu bahawa sesungguhnya derhaka perempuan akan suaminya, perempuan itu memberi fatwa oleh beberapa ulama. Beberapa ulama telah memberi fatwa apa hukum isteri yang derhaka pada suami. Yaitu derhaka. Yaitulah derhaka perempuan setengah daripada dosa yang amat besar. Jadi termasuk dalam jumlah dosa yang amat besar. Jangan kita sangka dosa besar itu berzina saja. Jangan kita sangka dosa itu bunuh orang saja. Jangan kita sangka dosa itu minum arak, judi, curi. Dan ada di antara dosa besar yang kita tidak sangka, yaitu derhaka isteri pada suami. Termasuk dalam jumlah dosa besar.
seperti membunuh orang, minaluk, judi dan sebagainya. Ini tak pasan. Kita nampak minaluk dosa besar, judi dosa besar, zina dosa besar. Ada lagi dosa besar yang ramai orang tak perasan, iaitu dosa isteri yang derhaka pada suami. Jadi derhakalah ia perempuan. Jadi derhakalah ia perempuan sebab meneguh akan suaminya perempuan daripada mengambil kesukaan. Jadi di antara dosa besar dengan sebab derhaka. Jadi bagaimana kau bentuk derhaka ini? Bentuk derhaka ni macam mana? Ada seorang isteri nak ambil kayu ketuk kepala suami, dan atau ada seorang isteri nak beri boxing pada muka suami, kumuk tempat kerajaan. Begitu kau baru derhaka. Kau pulah telinga suami kau, dan telinga ketuk kepala kau. Tak hati lah begitu. Nah, tak hati derhaka ni. Isteri beri karate, tak suami kau derhaka tu. Di antara ciri-ciri kederhakaan isteri pada suami, meneguh akan suami daripada mengambil kesukaan. Suami nak berkurang, dia tak bagi. Kesukaan itu dalam bentuk mana? Kesukaan itu sama ada diwakti atau lainnya nyawakti nak dosa. Nah, maknanya seorang suami nak bergurau senda dengan isteri. Nak buka senda tu dalam bentuk nak wati, mana nak jimuk, atau lainnya nyawati nak pucuk-pucuk, nak cium-cium, nak berpeluk-peluk kan, nak beletek kau tak hidup kan. Bila suami nak peluk apa aku kan. Itu pun dosa kan. Dia marah suami dia. Suami nak peluk kan, dia kata ke suami kan, I benci you. Aku tak boleh kan. Atau gitu tak boleh dah kan. Itu tak boleh kan. Tapi dah ada pula kan, suami jangan duduk dekat sobat kan. Duduk dekat orang malu bini dia. Di mana yang duduk sore sama sore atau rumah, tahu pondok kan. Suami nak beletek, nak mencuri kan. Nak buat senang. Seperti contoh, meneguh ia perempuan akan suami daripada menjamuh dan menyentuh. Apa maksud menjamuh? Memegang. Suami nak pegang, nak pegang, nak pegang dan menyentuh. Adik-adik terus pegang menyentuh lah. Menjamuh ni pegang tangan ni panggil jamuh. Nah, menjamuh yakni memegang dengan tangan. Menyentuh tu umum. Sentuh dengan tangan, sentuh dengan kaki, sentuh dengan perut, dengan belakang, dengan punggung, dengan bau, dengan kepala. Itu sentuh. Sentuh ni lah. Nak sentuh mana? Nah, sentuh dada ko, sentuh paha ko. Itu sentuh kan. Kalau jamuh ni dengan tangan. Menjamuh ni khusus dengan tangan kita nak pegang. Pada barang tempat daripada badannya, badan perempuan. Nah, mana suami dah setuju nak pegang peti, nak pegang jari, nak pegang tangan, nak pegang paha. Nah, ikutlah nak pegang di mana-mana pun. Bagi suami, halal nak pegang kat mana-mana yang dia suka. Nah, tidak ada yang boleh dilarang. Nah, tiba-tiba isteri tak bagi. Nah, anak setuju tak bagi. Dan demikian lagi, ada ciri-ciri derhaka. Jadi kalau setara tu pun derhaka tu, air juga guna. Nah, macamlah mana kalau isteri ni tak nak gurau senang. Nak cakap elok-elok kan. Jangan dia marah selalu. Nah, bila suami nak bercuri, suami nak geletek, nak gurau senang kan. Maka marah. Tak boleh. Kalau tak nak, beritahu elok-elok dah. Maaf lah. Tak sedap gurau lagi dah siang ini. Kita gurau oleh kaget. Abang. Gitu lah. Tak ada begitu. Jangan. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh begitu.
Beritahu dulu kepada suaminya. Beritahulah. Ini suami nastuh kumayo. Dan cakap elok-elok. Dan kalau tak bagi suami setuh pun, beritahu elok-elok. Tolak asuh. Dan beri produk yang asal untuk dia. Dan cakap elok-elok. Dan ke suami ni nak sangat. Isteri ni sibuk ada urusan. Cakap dengan terus terang. Atau cakap dengan peribahasa. Tak akan lari gunung dikejar. Ini jadi sabarlah dulu lah. Mana begitu. Dan nikah lagi. Derakalah ia perempuan. Sebab keluarnya perempuan daripada rumah dengan tiada izin suaminya perempuan. Luar rumah tak apa izin. Perempuan ada suami bebas boleh keluar. Orang tak ada suami dia nak ke mana bebas. Orang ada suami walaupun tua pun kena minta izin. Nah, walaupun suami tua kena stroke pun kena minta izin. Sama ada suami itu hadir atau ghaib. Jadi seorang isteri keluar rumah tanpa izin daripada suami. Sama ada suami itu hadir. Masa hadir itu suami ada di sisi. Atau ghaib, suami yang tidak ada di sisi. Nah, kita kata isteri kat rumah, suaminya ada kat pejabat, atau suami musafir ke Kuala Lumpur. Nah, atau hadirnya ada rumah, tak kerja ke mana-mana hari ni, suami cuti, ada kat rumah. Nah, ada kat bawah, ada di bawah semua tokan. Nah, tu nah, ada tanah pokok rumah keliling apa ke, ada sapu-sapu tu panghadir. Hadir ni suami yang ada di sisi dengan maksud suami itu tidak pergi jauh. Dan suami tidak pergi jauh. Jadi kalau suami ada dekat dia, ataupun suami ghaib musafir jauh, pun kena minta izin. Nah, mana minta izin macam mana suami dia jauh? Suami dia Kuala Lumpur, kita dia di Kelantan. Macam mana nak minta izin? Beritahu lah. Dah, zaman moden ni ada internet. Ada handphone. Dah, macam-macam ada. Beritahu. Ataupun minta izin awal-awal sebelum pada suami itu pergi. Nak beritahu kalau saya nak keluar ke pasar. Nak keluar ke rumah jiran. Awak tak ada rumah 1 bulan. Boleh ke tidak? Dia kata, hidup dah, keluar lah. Dan dia dalam rumah pun sunyi sepi juga. Maka boleh keluar. Pasal suami dah izin. Nah, kalau suami kata tak boleh, tak boleh keluar. Tak boleh. Walaupun suami tak boleh. Atau keluar, atau ni harap atau pada keluar daripada rumah. Nah, mana di antara ciri-ciri deraka seorang suami, seorang isteri pada suami? Keluar ia perempuan kepada majlis zikir. Majlis zikir ni majlis menyebut Allah. Poin ada zikir itu di masjid ke, di surau ke, tempat tahlil arwah, tak tempat tasbih. Nak mana tu? Lah kita tanya. Nak keluar masjid untuk apa ada tahlil? Betul masjid ada tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia pun keluar itu. Suami tidak izin. Walaupun keluar tu tempat majlis zikir. Majlis zikir ni majlis berimpun ramai-ramai menyebut nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Itu zikir. Baca Quran ramai-ramai kat masjid. Wa tadarus Quran la kosong. Suami tak izin keluar tadarus, maka dia keluar juga. Itu pun laku juga. Walaupun nak keluar tempat zikir, apa lagi nak keluar ke pasar malam dan sebagainya. Atau kepada majlis belajar ilmu yang bukan perdoaan. Ilmu yang tidak wajib. Suami tidak izin, maka haram isteri keluar. Keluar pada belajar ilmu yang bukan perdoaan. Kalau perdoaan tak apa. Maka tiada derhaka ia
ia perempuan. Tiada neraka ia perempuan keluar, yakni keluar tanpa izin. Keluar yakni keluar tanpa izin kerana belajar hukum haid dan nifas. Nah, suami dia tak pernah. Suami dia kata awak tak payah pergilah ke masjid. Isteri dia pergi juga. Pergi itu kerana nak belajar bab haid, bab nifas. Nah, dan sekalian ilmu yang perdoaan, ilmu semayang, ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu haji, ilmu umrah. Nah, jadi dia keluar tu nak belajar ilmu yang perdoaan. Nah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, perdoaan. Maka itu tidak dosa walaupun suami tidak isteri. Tetapi wajib atasnya perempuan keluar supaya belajar ia perempuan akan segala perdoaan, dan haramlah atas suaminya perempuan menegahkan isterinya daripada keluar kerana ia isteri nak menutup perdoaan jikalau tiada ia suami alim. Kalau suami itu tidak alim, suami tak pandai. Nah, isteri nak pergi belajar dia tak izin, maka berdosa suami. Nah, isteri tak pandai solat, nak belajar dengan suami pun tak solat. Nah, suami pun tak pandai. Maka isteri keluar ke masjid nak belajar bab semayang, haram suami larang. Kalau larang juga tak berdosa dia keluar pasal nak belajar ilmu perdoaan. Ada pun nak belajar ilmu yang sunat-sunat tidak boleh kalau suami tidak izin. Nah, mana ilmu yang sunat-sunat? Contoh kita kata dia keluar daripada rumah nak pergi masjid, nak belajar tahajud, nak belajar duha, nak belajar solat hajat, nak belajar benda-benda sunat. Apa saja ilmu yang sunat, maka tidak boleh tanpa izin. Tak boleh sekali-kali. Apa lagi nak belajar lain? Nak belajar gubah bunga, kau nak belajar apa lagi? Nak belajar solat duha pun tak boleh keluar pasal sunat. Kalau suami tidak izin, maka wajib dia keluar. Walaupun suami tak izin pun tidak berdosa. Suami pula berdosa melalui isteri keluar belajar ilmu perdoaan. Adapun jikalau ada ia suami, adapun jikalau ada ia suami alim, suami orang pandai, orang belajar pondok, belajar kitab, nah saya wajib atasnya suami mengajar akan istrinya itu. Kalau suami itu pandai, maka wajib suami mengajari istri. Kalau suami tak pandai, wajib suami kena suruh istri pergi belajar kat surau. Nah, kat rumah orang lain dan sebagainya. Wajib belajar tahu kena ajar. Tak ajar istri dosa. Maka ketika itu, ketika suami alim, maka ketika itu, ketika suami itu alim, suami yang dia kahwin itu suami yang pandai, hukum hakam, haramlah keluar perempuan itu daripada rumahnya, rumah perempuan daripada rumahnya. Rumah mana? Rumah suami. Rumahnya rumah suami. Lagi derhaka lah ia perempuan, jadi dia keluar. Asal pun tak boleh keluar sebab suami dia boleh hajar. Kalau suami dia tak hajar, apa dosa? Jadi kenapa kita nak ambil isteri nak pergi belajar izin ni isteri nak pergi masjid larang, isteri nak pergi belajar larang, isteri nak pergi pasar tani, pasar malam tak larang. Ada pun nak siapa nak pergi pak baik larang. Kalau isteri kata, bang saya nak pergi ke pasar bang, pagi mak beres gini. Tapi kalau isteri nak pergi masjid, saya lah kat rumah boleh solat. Jadi tidak suami ini tidak bertimbang rasa ke arah nak buat amal ibadah. Dah lah dia tak pergi, isteri nak pergi larang pula. Ada juga lagi kan. Patutnya dia ni awak pergilah wahai isteri aku. Dah aku ni mana dah elok dah awak. Patut dah.
Kalau aku tak pergi dah, hendak kau pergi. Aku patutnya. Dan jadi derhaka pula. Sebab enggan ia perempuan daripada berpindah serta suaminya, ia perempuan. Derhaka berpindah. Maknanya suami itu ajak nak pergi ke satu-satu tempat, isteri tak mau ikut. Sedangkan suami marah. Kalau suami tak marah tak apa lah. Kalau suami tak ikut awak lah, tak nak pergi awak, dia tahu umur. Tak apa. Jadi suami pindah. Pindah rumah ke, pindah pondok ke, mula dia kawasan A nak pindah dia kawasan C pula. Isteri tak mau ikut. Bila jika tak saya sedang di kawasan A bang, awak pergi seorang di kawasan C. Oh tak boleh. Wajib kena ikut belakang. Nah, tak mau ikut. Isteri nak sewa kat lain. Suami nak sewa kat pondok baru. Isteri tak mahu, dia kata saya sewa kat situ. Jadi kalau suami tidak izin, maka dosa isteri saya. Tak mau pindah sama suami. Dan neraka pula. Maksud lagi kata tak mau pindah ni duduk rumah bapak mertua. Dan isteri ni tak mau pindah daripada rumah mak ayah dia. Dia kata kasihan mak ayah duduk seorang-seorang. Dan saya tak mau ikut abang dekat lain. Dia nak duduk dengan mak ayah saya. Awak rindu kat saya, awak datang sini lah. Tak boleh. Nah, bila suami ajak pindah, maka isteri wajib pindah. Walaupun terpaksa meninggal ibu dan bapa seorang diri. Tak, dan suami ajak. Nah, sebab isteri ini kena taat kepada isteri nombor satu. Nah, ada pun kita laki-laki ini taat pada ibu bapa. Tak boleh taat pada isteri kita. Jadi isteri dia kena taat pada suami dulu sebelum ayah dia. Itu sah tanggungjawabnya. Dan derhaka pula sebab menyelok ia perempuan akan pintu. Menyelok maknanya mengunci pintu. Isteri dia kunci pintu, tak bagi can suami dia masuk. Nah, derhaka pula sebab menyelok ia isteri akan pintu ketika mengenal masuk suaminya kepadanya isterinya. Suami balik jauh-jauh, bulan lewat malam, bekerja dan sebagainya. Ketuk pintu, tak dibuka pintu. Dikunci dari dalam. Kenapa kunci itu? Dia nak mahu suami dia balik lewat. Tak boleh. Nah, jadi gagal sebab kunci. Ataupun kunci pintu bilik. Dia masuk ke bilik, dia kunci, tak bagi suami ganggu dia. Dosa. Nah, dia kunci pintu. Dia nak mahu suami dia balik lewat. Tengah malam nak mengacau orang pula, dia kunci pintu. Itu berlaku. Bila isteri ketuk dah. Dia suami itu dia senyap. Dia buat lindung. Akhirnya suami tidur kat atas sofa kat luar. Dosa isteri kali suami tak taat. Dan derhaka pula sebab mintanya isteri akan tolong. Minta cerai. Isteri yang minta cerai sama suami. Tak puas hati dengan suami. Maka setengah daripada dosa yang amat besar, isteri minta cerai daripada suami. Sedangkan suami itu baik-baik saja. Lainlah kalau suami itu orang soleh, orang jahat, orang soleh, orang fasik, kok semayang, kok harus. Nah, ini suami baik, suami jujur, orang semayang, orang puasa, suami lembut punya orang, minta cerai lagi. Maka itulah dosa yang besar. Dan derhaka pula sebab masam mukanya isteri. Derhaka juga sebab isteri masam muka. Masam muka tu bila? Kemudian daripada bersihnya isteri. Apa maksud bersih isteri? Yakni bersih daripada haid dan nifas. Jadi masa haid dan nifas tak apa masa. Nah, jadi waktu isteri ni usul tak boleh semayang, suami senyum, dia masalah. Kenapa masalah? Dia tahu dah suami aku ni kalau senyum nak sekali. Jadi dia tu. Bila aku masalah tu dia tak jadi. Itu tak apa.
Dan itu nak beri warning pada suami supaya suami itu jangan hampir. Ini time tak boleh solat, tak boleh. Ini masa tak boleh sembahyang. Ini bila dah haid suci dah cukup 15 malam. Mandi wajib dah. Kalau beranak darah nipah kering dah. Pelangi dan pelangi. Suami pun senyum masyarakat. Terhege. Suami isteri puasa. Tu macam muka tu macam makan buah asam. Tak boleh kena senyum lah pasal dah okey tu. Dah habis dah darah dah kering dah. Itu maksudnya. Jadi biarkan sebab masan mukanya isteri. Kemudian daripada bersihnya isteri, yakni bersih daripada darah haid dan darah nifas. Jadi bila darah haid suci dah, darah nifas suci dah, kering dah lagu, maka tak boleh nak masan, kena senyum-senyum. Kena senyum-senyum dah. Masa darah haid, masa duduk dalam patah larang selepas saling, tak apa masan. Pasal bila aku senyum-senyum takut suami naik nafsu. Kadang-kadang suami ni dia pandai lihat isteri senyum. Ada kok suami yang pandai. Lihat isteri senyum je. Tak ada kira lain. Tak ada kok. Jadi suami isteri dia kan. Ada bersih dah senyum. Tak apa. Jadi mana masa muka selepas daripada suci daripada haid, selepas daripada suci daripada darah nifas 60 hari 60 malam selepas saling, maka itu satu dosa yang amat besar. Maka kita sebagai suami ni benar-benar rasa dah. Kalau isteri itu baru selesai saling, baru berhenti kering daripada darah nifas, janganlah kita ni gopoh sangat. Ini tak ada apa-apa, dia tanya semata, kering lah. Ada juga. Kadang-kadang dia tak tanya, ada suami ni dia tak tanya isteri darah kering tak kering, tapi sambil jalan tu jari tu menggerak-gerak. Dan tanda apa jari menggerak-gerak tu? Jari menggerak-gerak itu ialah menghitung hari-hari yang sudah berlalu. Dan ada yang main isteri kena faham. Dia jalan jalan tu biasanya, tapi jari dia itu lagi cukup. Jadi isteri kena faham. Jangan buat jauh. Ada lelaki yang main jari duduk tu dia bilang 2 pagi dari 60 hari dah. Bila sejak keluar, sejak masuk bilik, sejak keluar isteri kena faham. Apa suami aku ni masuk keluar ni lah. Tapi isteri tak pandai kata apa? Awak lapar nasi kau? Ya isteri bukan nak makan nasi kita. Masuk keluar ni ada sesuatu yang nak ditanya orang. Kena faham lah. Isteri pun kena faham lah, kena tahu lah. Kena bersih daripada haid dari pas punya senyum. Bagi kita sebagai suami, walaupun isteri senyum pun sobat dalam isteri ni pernah melahirkan anak baru 60 hari saling dalam pantang, dan kita ni tak ada apa-apa tak ada apa-apa nak bawa mudah hidup betul kalau nak melahirkan anak ni bukan mudah, sakit nak melahirkan anak, sesonya untuk melepaskan anak. Pasal kena pergi ke hospital, malu lagi ke hospital. Nak beranak tu lah sakit, malu lagi. Maka pasal malu. Dah jururawat 4-5 orang pakai duk tilik. Duk tilik 4-2 anak ni malu betul. Nama ni suami kita yang boleh tengok ya. Yang habis doktor pakar apa tengok. Habis pakar lihat Doktor katih pun bomo-bomo pakar lihat. Malu tu habis malu. Dah nak beranak sakit malu lagi. Masya Allah. Doktor pula lelaki. Pak no jangan panjang cuma hok betul betul. Lihat buku CNN, lihat apa kali cek sebesar bulan. Jadi kok pernah tak tahu. Sekejap lihat. Lihat sekali cukup kan. Pasal dia orang lelaki orang kuat.
Kalau kita nak isteri kita nak anak ke hospital, nak kita betul kata saya nak betul perempuan, tak mau betul laki. Nak cakap wawa. Jangan kalau kita cakap, yang laki-laki bergebu-gebu pakai nak sambut bayi. Cuma kan laki bawa puan lah. Dia nak lihat lah malu orang gini. Malu lah isteri kita. Itu benda masalah. Orang puan sambut puan tak polah kan. Dia tidak ada aib bersama-sama perempuan, sama-sama melahirkan anak kan. Dan lagi beberapa banyak perbuatan yang jadi derhaka perempuan atas suami tersebut dalam kitab fiqh. Wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah. Wala